Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau melalui perantaraan malaikat Jibril kerana perintah kami, sedangkan engkau tidak mengetahui sebelum itu apa dia kitab dan apa erti iman. Tetapi dengan wahyu Allah kami memberi petunjuk dengannya kepada sesiapa yang kami kehendaki di kalangan hamba-hamba kami. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, tengah hari ini saya akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ditashihkan oleh Al-Hakim dan dinyatakan oleh Syekh Albani sanadnya sahih, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, katanya, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فذكر الفتن فأكثر في ذكرها ثم ذكر فتنة الأحلاس وقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس وقال hiya harabun wa harabun. Thumma dzakara fitnatas sarra dakhanuha tahta rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya, kata Abdullah bin Umar, kami duduk di dalam majlis bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan tentang fitnah-fitnah dan Nabi menerangkan fitnah-fitnah yang begitu banyak. Kemudian tiba-tiba Nabi menyebut tentang satu fitnah yang Rasulullah namakan fitnatul ahlas. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, apa itu fitnatul ahlas? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu satu fitnah yang menyebabkan berlakunya pelarian dan kehilangan harta benda dan keluarga. Kemudian Nabi menyebut tentang fitnatus sarra, fitnah kemewahan dan kekayaan. Asap-asap kekayaan itu di bawah urusan seorang lelaki di kalangan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyangka bahawa dia mengikuti sunnah Rasulullah, sedangkan dia tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sambung lagi hadis yang panjang. Saya membaca sepotong ataupun sekerat daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini. Bagaimana Abdullah bin Umar menceritakan sahabat-sahabat Nabi berada dalam majlis ilmu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis itu Rasulullah menerangkan dan menceritakan tentang fitnah-fitnah yang banyak. Rasulullah membilang fitnahnya satu demi satu, satu demi satu. Bahkan jika kita membaca kitab-kitab hadis, para ulama akan menulis satu kitab yang dinamakan Kitabul Fitan. Kerana para ulama hadis menghimpunkan di dalam kitab itu, di dalam susunan bab itu, hadis-hadis yang menceritakan tentang fitnah yang berlaku di akhir zaman. Bahkan disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah berada bersama dengan sahabatnya, kemudian Rasulullah naik di atas satu tembok di Madinah. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Hal tarawna ma ara?" tanya Nabi. "Wahai sahabat sekalian, adakah kamu lihat apa yang aku lihat? Adakah kamu nampak apa yang aku nampak hari ini?" Kerana pemerhatian dan penglihatan Rasulullah tidak sama dengan penglihatan kita. Rasulullah, Allah Ta'ala buka tirai yang membuatkan Rasulullah melihat di belakang sama sebagaimana Rasulullah melihat di depan. Kita nampak depan je, belakang tak tahu apa dia. Tapi Rasulullah, dia melihat di belakang seperti dia melihat di depan. Bahkan mungkinan Allah Ta'ala membuka tirai yang membuatkan Rasulullah nampak perkara ghaib. Maka para sahabat menjawab, "La ya Rasulullah." Tidak, ya Rasulullah. Kami tidak nampak apa-apa yang kamu nampak, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wallahi, inni la ara al-fitana baina khilali buyutikum kawaqa'il matar." Aku melihat betapa banyaknya fitnah yang berlaku di antara celah rumah-rumah kamu seperti turunnya hujan yang mengenai semua tempat. Hadis Rasulullah yang mendedahkan bahawa akhir zaman ini betapa banyaknya fitnah sehingga setiap ruang akan dilanda fitnah. Bagaimana turunnya hujan daripada langit kena pada semua ruang, demikianlah berlakunya fitnah akhir zaman kena pada semua orang, kena pada semua tempat, kena dalam semua keadaan. Tetapi kata Rasulullah akan berlaku 3 fitnah besar, tapi saya sebut hari ini 2 saja.
Yang pertama, kata Rasulullah, akan berlaku satu fitnah namanya fitnatul ahlas. Ahlas. Dengan sebab hebatnya Rasulullah menggunakan bahasa Arab, membuatkan para sahabat bertanya, apa itu fitnatul ahlas? Rasulullah cakap bahasa Arab dah. Hak dengar tu orang Arab dah. Tak faham juga. Kita lagi lah tak faham. Sebab kita orang Melarat. Bukan orang Arab. Tak tahu bahasa Arab. Maka para sahabat tanya, apa dia fitnatul ahlas? Sebab ahlas ini pada kalimah bahasa asalnya daripada hils. Ahlas. Saya mudah terjemah ahlas ni alas. Alas. Ni alas meja. Ahlas maknanya alas. Satu kain yang digunakan untuk diletakkan di atas belakang unta. Alas belakang unta tu. Sebelum orang naik atas unta tu, dia buat kain besar di atas belakang unta. Yang bila nak mengembara berjalan jauh, kain itu akan diletakkan di atas belakang unta dan akan dibuang bila sampai ke destinasi. Bagi nak menggambarkan bahawa betapa lama berterusannya fitnah ini. Dengan sebab Rasulullah menggunakan kalimah itulah, para sahabat tanya, apa maksud sebenar fitnah alas belakang unta ini? Apa makna dia? Kata Rasulullah, maksudnya ialah akan berlaku satu fitnah di kalangan umat Islam, ialah harabun wa harabun. Umat Islam akan berhadapan dengan fitnah, mereka menjadi pelarian. Umat Islam akan menjadi pelarian. Ini kita lihat bagaimana pelarian yang ramai. Pelarian di Afghanistan, pelarian di Palestin, pelarian di Rohingya, pelarian di dunia Islam yang begitu banyak. Itu fitnah. Bila pelarian banyak, kemiskinan, kehinaan, kesusahan hidup umat Islam. Yang kedua, harabun, iaitu kehilangan harta benda dan keluarga. Harabun, haraba, ra bagi atas, maknanya hilang. Harbun makna perang. Kalimah sama, tapi baris je beza. Tukar satu baris je. Harbun, ra mati, makna perang. Harabun makna kehilangan harta benda dan keluarga. Tetapi ia membawa kepada punca yang sama, kehilangan keluarga dan harta benda hasil daripada peperangan. Peperangan demi peperangan yang akan berlaku khususnya dalam masyarakat dan dunia Islam. Nampak? Yang terbaru di Yaman, adalah peperangan di Palestin yang seolah-olah tidak ada penghujung, peperangan di Syria begitu dahsyat dan teruk. Inilah yang berlaku pada tanah air umat Islam. Berlakunya fitnah ini disebut oleh Rasulullah di zaman Rasulullah tidak melihat fitnah ini. Bagi nak membuktikan benarnya Rasulullah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sebut bila berlaku fitnah ini akan timbul fitnah yang lebih dahsyat, iaitunya keluar Dajjal. Itu gambaran yang nak dibawa oleh Rasulullah, iaitu bila kamu lihat fitnah ini berlaku, kamu mesti sedar sebenarnya kamu sedang melangkah berjalan menuju berhadapan dengan fitnah yang lebih besar, iaitu keluarnya Dajjal. Kata Rasulullah, fitnah yang kedua yang kamu hadapi ialah fitnatus sarra. Ada sebahagian umat Islam berhadapan dengan fitnah, terpaksa menjadi pelarian, terpaksa berhadapan dengan kemiskinan, terpaksa berhadapan dengan kehilangan keluarga dan harta benda, terpaksa berhadapan dengan pergolakan perang siang malam dalam kehidupan mereka.
Tetapi ada fitnah sebahagian yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu fitnatus sarra. Sarra, kata Al-Khitabi, yaitu kekayaan, kesenangan, keseronokan dan kemewahan. Umat Islam kaya, duit banyak, memiliki tana'um, berbagai-bagai nikmat. Dalam keadaan kekayaan, kemewahan, keseronokan itu, ia adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda fitnah. Sebab harta benda lah yang membuatkan orang terus mengejar dunia, akhirnya lupa akhirat. Orang yang ada keluarga, dengan sebab keluarganya dia sibuk, akhirnya dia tidak sempat beribadat. Tak? Dengan sebab kekayaan, dia tak rasa apa. Kena GST pun saya tak kena. Bonus ada bulan 4 ni. Salah. Hak kena GST orang lain. Tak? Kadang-kadang tak terasa. Tak terasa. Pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan, tak rasa. Tak salah. Ambil ATM, masuk. Tak? Walaupun orang kata GST. Tak. Sebab tana'um dia kata fitnah. Fitnatus sarra. Dalam fitnatus sarra, kegembiraan, keseronokan itu, ada satu fitnah yang berlaku. Dakhanuha, diselubungi oleh satu asap. Orang nak jadi baik, tiba-tiba ada diselubungi satu asap, melihat satu kebaikan di sebalik satu asap. Tengok kebaikan, tetapi kebaikan itu diselubungi dengan jerebu yang dibawa oleh seorang lelaki. Satu grup yang menganggap dia adalah keluarga Nabi. Dalam kegembiraan tu kadang-kadang orang cari kebenaran juga. Tiba-tiba dalam cari kebenaran itu bukan kebenaran. Orang tengok kebenaran, tapi dia bukan kebenaran. Dia bawa perkara yang dia kata yaz'umu annahu minni. Dia menyangka bahawa dia bawa sunnah Rasulullah. Kenapa? Ni sunnah Nabi ni, mari kita berselawat ramai-ramai. Sunnah Nabi betul dah tu. Selawat beramai-ramai tu sunnah Nabi, berselawat sunnah Nabi. Tapi dia ada jerebu, faham tak? Jerebu tu ada benda yang menutup di sebalik berselawat. Ada debu-debu yang menutupi keindahan itu, nyanyian itu, qasidah itu, nasyid itu. Annahu minni, dia sangka dia bawa sunnah Nabi, walaysa minni, tapi dia tidak membawa sunnah Nabi. Apa dia? Ajak berselawat, tapi dalam berselawat balik, lepas balik GST naik ke, laku apa ke, itu bukan kerja kita, itu bukan tanggungjawab kita. Apa yang berlaku dalam masyarakat, kezaliman, itu bukan kita, orang lain. Ya tak? Bukan kita yang terlibat. Apa yang nak dibuat oleh sesiapa pun, jangan ambil tahu tepi kain orang. Yang penting kita mari dalam majlis yang baik, kita ingat Rasulullah, kita berselawat, kita berzikir, kita berqasidah. Kemungkaran yang berlaku bukan lagi tanggungjawab kita. Pelaksanaan hukum hudud tidak penting, kerana itu tidak boleh mengubah jiwa manusia. Lagi tu dia panggil sampai tahap mari satu benda yang jerebu dah. Asal ni ada sesuatu yang menutupi dah, yang membuatkan akhirnya orang mula rasa pening. Kata Rasulullah, dalam keadaan fitnah yang berlaku dalam masyarakat dengan kepayahan, kemiskinan, kesulitan, peperangan, pelarian, di waktu yang sama ada ummah yang sedang berhadapan dengan fitnah, kegembiraan, keseronokan, kemewahan, kekayaan. Di tengah-tengah itu ada satu lagi unsur yang berkaitan dengan agama, iaitu orang melihat suatu yang baik tetapi sebenarnya ditutupi oleh sesuatu yang bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yada ahadan illa latamathu latmah.
Tidak ada seorang pun akan selamat daripada apa bentuk fitnah, melainkan dia akan berhadapan dengan fitnah. Ada orang fitnah dia terpaksa berhadapan dengan perang. Ada orang dia berhadapan dengan fitnah kemiskinan. Ada orang terpaksa berhadapan dengan fitnah kekayaan dan keseronokan. Ada orang yang diuji dengan fitnah dalam beragama tetapi tidak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuatkan umat akhir zaman ini terumbang-ambing, keliru, pening. Dalam keadaan inilah sebenarnya tidak ada cara yang baik melainkan dalam suasana fitnah yang menebal, gelap gulita ini di akhir zaman, umat ini sebenarnya mesti kembali kepada syariat Allah. Kembali kepada agama Allah. Umat ini mesti kembali kepada agama Allah. Bukan sahaja kembali kepada agama Allah dalam beribadah, tetapi kembali kepada agama Allah dalam ekonomi dia. Ekonomi Islam. Kena kembali kepada perundangan Islam. Kena kembali kepada ketenteraan Islam. Kena kembali kepada seluruh sistem Islam yang lengkap, yang menyeluruh, yang sempurna. Tuan-tuan, sejarah telah menunjukkan kepada kita umat Islam ini menjadi hina kerana mereka memesongkan diri mereka daripada syariat. Umat berada di satu lembah, syariat ataupun pengajaran Islam berada di lembah lain. Ibn Khaldun menyebut di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dia kata sesuatu ummah yang lebih-lebih dijajah, dia akan terus berada dalam kehinaan jika dia terus mengikut retak penjajah yang pernah mengalahkan mereka. Mana-mana umat, mana-mana bangsa, mana-mana umat, mana-mana negara yang pernah digalahkan oleh bangsa lain, dia akan terus berada dalam kehinaan jika dia mengikut retak penjajahnya yang pernah mengalahkan dia. Apa bahasa Ibn Khaldun? Ibn Khaldun kata, Al-maghlub muli'un abada. Orang yang pernah dikalahkan akan berada dalam kehinaan selama-lamanya. Bil iqtida'i bil ghalibi fi syi'arihi wa zayyihi wa nahalatihi wa sairi ahwalihi wa awaidih, kata dia. Ada satu pasal dalam buku Ibn Khaldun, ulama yang hebat dalam sosiologi kemasyarakatan, disebut satu masyarakat itu, satu bangsa itu, dia tidak akan jadi hina, dia tidak akan jadi mulia selagi mana akan berlaku macam ni. Bangsa yang pernah dikalahkan, macam kita orang Melayu, pernah dijajah oleh Inggeris. Tak, kita tak boleh nafi lah. Ini sejarah, ini hakikat. Kita nak kata, tak, kita orang hebat bahasa Melayu, tak boleh nafi dah. Tak, kamu pernah dijajah, makhluk. Tapi golongan bangsa yang pernah dijajah bukan sahaja Melayu, bangsa Arab pernah dijajah oleh British, oleh Libya, oleh Itali, Mesir, oleh Perancis. Mana-mana pun pernah dijajah. Bangsa Arab pernah dijajah, kita pernah dijajah. Muli'un abada, berada dalam kehinaan selama-lamanya jika kita terus mengikuti orang yang pernah mengalahkan kita, bangsa yang pernah mengalahkan kita. Kita ikut dia. Fi syi'ari, pada slogan dia kita ikut dia. Wa zayyihi, cara pakai pun dah. Cara pakai penjajah. Hebat. Bukan saya kata salah, ustaz ni mari nak suruh pakai serban Melaka ke? Tak. Bangga dengan pakaian barat. Bila lihat pakaian Islam, oh, apalah selekeh. Tak? Bila pakai Islam, dia anggap selekeh. Bila pakai pakaian barat, tak selekeh. Tak? Wa nahlatihi, cara berfikir. Cara berfikir penjajah. Tak? Kita fikir ikut cara dia. Contoh, wasairi ahwalihi, dalam seluruh keadaan kita ikut dia. Wa awaidih, adab dia. Sikit-sikit adab. Tak? Oh.
Termasuklah di antara perkara yang terus menjadi cengkaman kehidupan ummah ini ialah common law in English. Mana-mana penjajah dia masuk dalam dunia Islam, dia akan bawa undang-undang dia. Mesir adalah negara pertama yang berhadapan dengan penjajahan perundangan. Bila Perancis masuk, Perancis bawa undang-undang dia dalam negara Perancis, dalam negara Mesir. Inggeris mengetah Malaysia, walaupun bangsa Melayu di seluruh negara umat Islam ini pernah memiliki undang-undang Islam, dia buang syariat Islam ni, dia bawa undang-undang dia common law in English, undang-undang adat yang menjadi amalan orang British, orang Inggeris, bawa undang-undang dia. Jadi ke perlembagaan, akhirnya undang-undang ini diamalkan oleh kita. Walaupun banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita terus sanjung, tak boleh hina, diperbesarkan, diperhebatkan. Dah, kuku besi dia mencengkang masuk ke tanah. Bila kita nak balik kepada syariat Islam, susah. Kita akan berhadapan dengan halangan. Sebab musuh Islam dia tahu, jika umat Islam kembali kepada syariat Islam, jika umat Islam kembali kepada ekonomi Islam, jika umat Islam kembali kepada perundangan Islam, umat Islam ini akan kembali kuat, umat Islam akan kembali mulia, umat Islam akan kembali hebat. Tuan-tuan, Andalus, dulu Spanyol, sekarang Spanyol. Islam masuk tahun 92 Hijrah. 8 kurun Islam memerintah Andalus. 8 kurun. 800 tahun. Tak? Ke apa? 8 kurun Islam memerintah Andalus. Hebatnya kerajaan Andalus, khususnya yang paling gemilang di zaman Sultan Abdul Rahman Nasir tahun 300 Hijrah lebih. Di zaman itu kalau kita membaca kitab-kitab, penyair-penyair menggambarkan betapa indah, cantik, hebatnya, sehingga mereka kata, kalau kamu mahu merasai syurga, marilah ke Andalus. Bangunan-bangunannya cantik, tamannya indah. Sekarang pun Sepanyol terkenal dah. Tempat kalau Melaka saya tak pergi lagi, tapi tengok gambar tu comel. Betul tak? Sepanyol 800 tahun Islam memerintah. Tetapi akhirnya seolah-olah hari ini saki-baki Islam tidak wujud, hilang. Punca dia yang pertama yang disebut oleh para ulama, inhiraf an syar'illah. Pemimpin dan umat yang ada di Andalus mula meminggirkan diri mereka daripada syariat Allah. Sehingga berlaku di zaman itu perbalahan-perbalahan antara pembesar-pembesar untuk merebut kawasan jajahan. Berlaku perang kabilah-kabilah kerana nak mendapat kekayaan, berebut kekayaan. Bila berebut kawasan, bila berebut wilayah, bila berebut jajahan, nak lawan sama sendiri, akhirnya minta tolong daripada negara dan kerajaan asing. Sehingga ada di antara raja-raja, sebab dia Andalus luar, dia ada raja negeri ni, raja negeri ni, raja negeri ni. Dia panggil Taraif, kabilah-kabilah dia. Bila raja-raja banyak, dia berbalah, dia berebut wilayah, dia minta tolong daripada kerajaan asing. Di antara kerajaan yang mereka biasa minta tolong ialah kerajaan Belanda, yang diperintah oleh Alfonso. Bila balah, di antara perbalahannya di zaman Ibn Razin Hisamuddin. Perbalahan antara raja Hisamuddin minta tolong daripada raja Alfonso, raja Belanda, untuk bantu dia mengalahkan raja Islam yang lain, sehingga raja Alfonso ini serang raja itu kalah, iaitu negara Latlitah.
sebuah negara, sebuah negeri lah, kawasan jajahan, kalah menang Alfonso Raja Belanda sehingga membuatkan Sultan Hisamuddin rasa terlalu gembira. Dia menghadiahkan emas-emas, perak-perak, permata yang berharga kepada Raja Alfonso, Raja Belanda ini. Cuba lihat, hinanya pemerintahan di masa itu. Dia suruh hadiah comel-comel kaya, dia tak berasa apa. Raja Belanda beri hadiah benda ke dia sebagai balasan hadiah daripada Sultan Hisamuddin. Kenapa dia hadiah? Tuan-tuan jangka dia hadiah apa? Seekor beruk. Dia hadiahkan kepada Sultan Hisamuddin seekor monyet ke. Raja ini terlalu bangga kerana dia dapat seekor kera ni, dia buat habis bawa ke. Oh, boleh kera. Sedangkan Raja Belanda nak menghina dia. Inilah kehinaan pemerintah dan rakyat di Sepanyol di masa itu. Dia tidak mampu berhadapan dengan kemuliaan lagi. Dia seperti beruk. Sebegitu hina dia. Sehinggalah akhirnya Belanda, sehinggalah penjajah gerakan Salibiyah menyerang, hancur kerajaan Andalus. Bahkan ahli-ahli sejarah menggambarkan bagaimana di masa itu pemikiran ummah sibuk dengan hiburan, nyanyian, minum arak, tidak fikir lain. Seorang menteri masuk bertemu dengan seorang raja dalam keadaan melihat raja itu masam, sedih, capu marah, murka. Menteri ini tanya, wahai tuanku, kenapa tuanku kelihatan sedih dan seolah-olah murka kepada seseorang? Adakah tuanku sedih kerana beberapa jajahan tuanku telah ditawan oleh gerakan Salibiyah? Rakyat di sana sedang ditawan oleh gerakan Salibiyah, wahai tuanku. Apa jawab raja? Raja kata, tidak. Saya bukan sedih kerana itu, tetapi saya sedih kerana arkitek saya buat istana tidak mengikut sebagaimana yang saya kehendaki. Cuba lihat. Fikiran hari itu, pemerintah dia fikir dia. Fikir nak buat istana baru, tempat tinggal baru, tempat cantik baru. Dia tak kira walaupun sejengkal demi sejengkal, jajahan kawasan Andalus mula dikuasai oleh gerakan Salibiyah. Akhirnya umat Islam jadi hina, tumbang, hancur. Ini sejarah. Sejarah yang pernah disebut di zaman Izzuddin Abdul Salam berhadapan dengan seorang raja nama dia Sultan Najmuddin Ayub yang menjadi pengasas kerajaan Ayubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi itu hak dia, bawah kerajaan dia. Dia yang mengasaskan kerajaan itu Najmuddin Ayub. Tetapi di zaman itu tidak berlaku kemuliaan kerana menteri lama tu. Jangan tua-tua kata saya kata ke menteri dia ni. Tak. Menteri sama tu. Menteri zaman itu, rakyat zaman itu, umat Islam di zaman itu, mereka sibuk berhibur, mereka minum arak, banyaknya jualan arak yang banyak sehingga Izzuddin Abdul Salam melihat teruknya masyarakat Islam. Dia pergi ke majlis raja, tengok dalam majlis istana dihidang arak yang sebegitu banyak sehingga tuanku dalam keadaan begitu tidak mampu mencegahnya, sehingga Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam berkata, "Ya Ayub," tak panggil tuanku, dia panggil nama tu, "Wahai Ayub, adakah kamu sedar bahawa di bawah negara pemerintahanmu sekarang rakyat sedang dimabukkan dengan arak-arak. Arak sedang dijual di merata tempat. Maksiat sebegitu banyak, hiburan dan nyanyian muzik yang melalaikan mereka. Bagaimana engkau mahu menjawab di hadapan Allah nanti?" Kata Sultanul Ulama itu. Kamu nak jawab macam mana? Sebab tu zaman tu tidak mampu berhadapan dengan gerakan Salibiyah untuk membebaskan Palestin. Tak mampu. Walaupun kuasa Islam yang berada di sekitar Palestin,
tetapi tidak mampu membebaskan Palestin seperti mana hari ini. Nah, Palestin yang sedang dikuasai oleh Israel tidak mampu dibebaskan oleh dunia Islam, walaupun dunia Islam yang terdiri daripada Arab Saudi yang kaya, negara-negara yang memiliki hasil mahsul yang banyak, mereka tidak mampu menentang, menyerang dan membebaskan Palestin, menghancurkan Israel, kerana di belakang mereka ialah Amerika, Eropah, dan mereka menjadi alat untuk kuasa barat. Akhirnya mereka menjadi alat menyerang sesama mereka, menghancurkan bangsa mereka sendiri yang sedang melanda ialah Yaman. Tak? Yaman berani sekarang kerana diapi-apikan oleh Amerika bahawa akan wujudnya kuasa Syiah yang baru di Yaman. Kemungkinan wujud, tetapi bukan itu penyelesaian perangnya yang membuatkan orang mati. Yang bergembiranya ialah Amerika. Demikianlah di zaman Najmuddin Ayyub. Izzuddin kata macam ni ke? Kamu nak selesai ummah. Saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa ummah ini yang sedang dilanda fitnah. Nah, fitnah sebagaimana yang saya sebut tadi. Dalam keadaan dilanda fitnah yang sebegitu dahsyat, dan kita lihat umat hari ini seolah-olah lemah, hina, mundur, tidak memiliki kekuatan kerana mereka jauh daripada syariat Allah. Bila saya sebut syariat Allah, tuan-tuan, jangan tengok hudud saja. Walaupun itu adalah syariat Allah, dia kena buat. Perundangan Islam kena buat. Sebab tu orang kafir ya tuan-tuan, dia tidak mahu. Musuh-musuh Islam dia cuba mencari ruang agar kanun jenayah syariat Islam jangan dilaksanakan. Ekonomi Islam jangan dilaksanakan, kanun jenayah syariat Islam jangan dilaksanakan, pendidikan Islam jangan diperbanyakkan. Kerana apa? Kerana jika umat Islam balik kepada syariat Allah, mereka jadi kuat. Mudah je tuan-tuan. Kalau kita laksanakan kanun jenayah syariat Islam, pencuri dipotong tangan bila cukup syarat-syaratnya dengan peraturan-peraturan dan kaedahnya, yang membuatkan orang Islam mula takut untuk mencuri. Bila orang Islam yang mahu mencuri takut mencuri, orang yang sudah mencuri telah diberi ingatan jangan teruskan dalam melakukan jenayah mencuri, maka akhirnya orang Islam tidak lagi berani mencuri. Bila mereka tidak berani mencuri, mereka mahu cari duit untuk memberi nafkah anak keluarga mereka, diri mereka. Maka di masa itu mereka akan cuba berdikari. Bila mereka berdikari, mereka berusaha, berikhtiar, ekonomi akan menjadi maju. Bila ekonomi maju oleh umat Islam, inilah yang ditakuti oleh musuh. Tak? Musuh tahu, musuh mau orang Islam terus mencuri, terus mencuri. Yang besar curi banyak, yang kecil curi sikit. Tak? Kenapa? Bila orang takut mencuri, nak makan nasi, tak boleh. Dan ini mudah aja. Curi pisang standar RM50. Tak? Kalau susah nak, curi tabung dalam masjid. Orang cari biti susah-susah, dia curi tabung tu. Sebab undang-undang yang ada tidak menakutkan manusia. Sebab apa tidak menakutkan manusia? Sebab undang-undang ni dibuat oleh manusia. Lagi manusia yang buat undang-undang ni common law in English. Bukan undang-undang kita buat. Tidak sesuai dengan adat kita. Tidak sesuai dengan orang Melayu. Undang-undang Inggeris mari bawa. Untuk menyempurnakan undang-undang ini, dibawa daripada benua India. Masuk dalam negara. Undang-undang Islam, orang takut. Ditakutkan. Laksana Islam, potong tangan. Tujuan dia supaya orang Islam, kalau ada yang mencuri pun, orang Islam bila dilaksanakan hukuman rampok, takut nak merampok. Bila takut nak merampok, mereka mula berikhtiar, berusaha berikhtiar. Bila dikenakan hukuman hudud minum arak, orang Islam tak minum arak, mabuk, tidak wujud lagi di kalangan orang Islam. Keluarga mereka menjadi tenang. Pemikiran umat Islam menjadi cerdik. Mereka mula berfikir bagaimana nak membangunkan ummahnya. Akhirnya kilang-kilang arak menjadi milik orang bukan Islam. Rugi.
Tak. Hak tu takut, siapa nak jual? Siapa nak minum arak ni? Tak. Pusat-pusat pelacuran yang menjadi milik orang yang bukan Islam. Bila orang Islam takut nak berzina, takut untuk melanggang pelacur-pelacur, umat Islam menjadi tenang. Akhirnya, pusat-pusat pelacuran tutup. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Tetapi orang Islam mahu diperuntuhkan kedudukannya. Jadi umat Islam balik syariat, umat Islam jadi baik. Umat Islam jadi mulia. Umat Islam jadi kuat. Ketenteraan Islam, insya-Allah. Ketenteraan Islam. Kalau umat Islam balik kepada ketenteraan Islam, sehingga semalam saya baca buku dan saya syarah dalam kuliah, bagaimana Dr. Soekardawi kata sepatutnya negara umat Islam mesti memiliki bom nuklear. Walaupun tidak harus menggunakan bom nuklear. Menggunakannya tidak harus, kerana bom nuklear ini akan membuatkan kematian sekaligus kanak-kanak, orang tua, orang sakit, orang yang tidak sepatutnya kita bunuh. Tetapi dengan memiliki teknologi perindustrian nuklear ini menakutkan musuh Islam. Dia buat contoh, dia kata, sehingga hari ini walaupun berlaku krisis, konflik antara India dan Pakistan, Pakistan dan India memiliki bom nuklearnya sendiri. Amerika tidak berani serang Pakistan, India tak berani serang Pakistan. Tak payah tengok tu, Korea Utara je tu. Semenjak dahulu Korea Utara ni dibenci oleh Amerika dan pihak Barat. Tapi sehingga hari ini terus runding di meja runding. Sebab dia tahu bom nuklear dimiliki oleh Korea Utara. Iraq dia serang kerana dia tahu Iraq tidak memiliki bom nuklear. Dia mencipta